Baik, terima kasih rakan setugas kita, Nur Hayatul dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita kembali dalam rancangan Rampai Pagi, lintas langsung dari daerah Tutong. Inspirasi Pagi Auda, kita bersama untuk edisinya hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026 Masihi. Jadi ada dalam pertemuan kita pada kali ini, apa kata kita terus sahaja beralih untuk sama-sama menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi pertemuan kita pada kali ini. Untuk itu ada, mari kita terus saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton, pantun merupakan puisi lama Melayu yang boleh saya katakan lazim digunakan oleh masyarakat terdahulu bukan sahaja sebagai medium komunikasi tetapi juga sebagai cara untuk menyampaikan nasihat, saranan, sindiran secara berhemah ataupun boleh kita sebut sebagai secara berlapis untuk kebaikan kita ini bersama sebenarnya. Dan pantun ini diktiraf sebagai satu khazanah Melayu yang mencerminkan identiti Melayu kerana pantun telah pun wujud lama dalam masyarakat Melayu. Jadi menerusi pakej program kali ini akan kita bawakan kepada auda perkongsian daripada seorang boleh saya katakan sebagai seorang sastrawan, mantan guru bahasa Melayu yang akan berkongsi kepada kita mengenai dengan pantun sebagai khazanah Melayu. Untuk itu terus saksikan ada bersama saya. Pantun sebagai khazanah budaya Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai medium ekspresi sastra tradisional, malah turut menjadi simbol identiti dan kesinambungan tamadun serumpun yang merentas ruang geografi dan masa. Dalam kerangka ilmiah, pantun ditanggapi sebagai suatu bentuk wacana berstruktur yang menggabungkan estetika bahasa, pemikiran simbolik serta fungsi sosial yang kompleks yang memperlihatkan ketemadunan bangsa Melayu itu penuh ketatasusiliaan, adab dan kerukunan hidup. Kini, pengiktirafan pantun di peringkat antarabangsa telah memperkukuh lagi kedudukannya sebagai warisan budaya tak ketara yang memiliki nilai estetika serta kepentingan antropologi yang tinggi. Peranan pantun di masyarakat Melayu pada waktu itu ialah digunakan dalam acara-acara yang beradat, acara-acara yang dinamakan juga sebagai adat dalam perkawinan. Artinya, semasa rombongan membuat peminangan kepada satu masyarakat, umpamanya meminang seorang wanita, jadi juri bicara ataupun pihak lelaki yang diwakili oleh siapa-siapa saja akan menggunakan pantun sebagai alat pembuka pembuka kata. Bahkan adanya seterusnya menggunakan pantun. Itu bagi mereka yang mahir berpantun. Jadi menggunakan pantun ini merupakan sebagai satu kehalusan budi kata orang Brunei, dah selara-lara datang ke sebuah rumah meminang itu dengan direct kepada tujuannya, tapi lebih manis dan lebih sopan dengan menggunakan pantun. Dan yang keduanya, masyarakat Melayu juga menggunakan pantun itu sebagai satu alat menegur ataupun sindiran kepada satu-satu pihak yang dianggapnya barangkali melanggar etika bermasyarakat pada waktu itu. Jadi supaya tidak terasa kepada orang-orang yang melakukan itu, mereka mengeluarkan pantun yang merupakan sindiran ataupun nasihat. Itu peran pantun. Dan pantun juga sebagai alat komunikasi, artinya alat perhubungan di antara satu masyarakat kepada satu masyarakat, di antara perseorangan kepada perseorangan. Sebagai contoh, kita dilihat apabila majlis bermungkun misalnya. Majlis bermungkun, ini yang yang kadang-kadang masa zaman-zaman tahun 60-an dan 70-an unik di mana pemantun-pemantun yang bermungkun itu berbalas pantun dengan penggendang yang boleh berpantun dengan penari yang terdiri daripada jejaka-jejaka lelaki yang beberapa pantun. Kadang-kadang sindir-menyindir daripada pantun-pantun yang mereka cipta sendiri itu secara spontan. Itulah barangkali
Tiga yang dapat saya terangkan di sini berhubung dengan peranan pantun dalam kehidupan sosial masyarakat kita pada masyarakat Melayu kita pada masa yang lalu. Keindahan dan keunikan pantun yang telah wujud sekian lamanya di tanah Melayu telah meraih pencapaian budaya bertaraf antarabangsa dengan penyenaraian pantun dalam Senarai Warisan Budaya Tak Ketara Kemanusiaan UNESCO. Pengiktirafan ini memperlihatkan legitimasi global terhadap pantun sebagai manifestasi intelektual dan seni masyarakat Melayu, di samping menegaskan bahawa pantun bukan sekadar tradisi lisan tempatan tetapi juga mempunyai nilai universal yang relevan dalam wacana budaya dunia. Menjadi wahana yang efektif, artinya boleh bergerak begitu pantas dari sebuah masyarakat kepada satu masyarakat, itu pengguna-penggunanya yang begitu taksub dengan kehadiran pantun ini. Pantun juga boleh menyampaikan nasihat, sindiran dan nilai moral kerana bentuknya yang berstruktur tadi. Jadi strukturnya itulah menyebabkan ia sebagai sebuah wahana yang boleh mencetuskan keinginan seseorang berpantun dan ingin menggunakan pantun sebagai alat komunikasi dari seorang ke seorang. Dan kemudian pantun juga boleh mengkritik masyarakat yang barangkali di kalangan masyarakat orang-orang Melayu dulu ada yang bersikap tidak sopan, yang begitu bertentangan dengan keagamaan Ketani pada waktu itu. Jadi pantun merupakan sebagai satu bahan, satu wahana yang boleh dihidupkan ataupun digunakan pakai untuk menegur secara sindiran ataupun nasihat. Pantun akan menjadi medium yang boleh menyampaikan nilai-nilai murni. Jadi nilai-nilai murni ini boleh Ketani anggapkan sebagai orang-orang Melayu pada waktu itu tidak bersikap boleh dikatakan sebagai tidak sopan lah kalau menegur, kalau beri nasihat pada seseorang secara direct. Lebih baik menggunakan pantun sebagai kiasan. Kemudian dalam adat rasam kehidupan Melayu pada waktu itu amat berkesan dalam sindiran dan metaforanya itu terlalu halus dengan mengambilkan perbandingan di alam sekitar. Artinya kalau macam dia mengatakan sebagai, kalau dia marah misalnya, dia mungkin menggunakan metafora warna merah. Kalau macam ada perasaannya begitu sayu, dia akan mengambil keadaan sekeliling itu dalam keadaan yang suram ataupun dingin. Walau bagaimanapun dalam era moden kini, usaha memelihara serta mewariskan pantun kepada generasi muda berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya melibatkan isu jurang generasi yang mana penurunan minat terhadap sastra tradisional dalam kalangan golongan muda semakin ketara kerana ia dinilai kurang relevan dalam era yang terdedah kepada pengaruh global. Namun demikian, cabaran ini membuka peluang untuk pendekatan inovatif seperti penggunaan platform media sosial yang boleh dimanfaatkan untuk menghidupkan semula minat generasi muda terhadap pantun dalam bentuk yang lebih kontemporari. Oleh itu, kesinambungan pantun sebagai warisan budaya akan sentiasa terpelihara. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Ya, ada penonton, itu antara pantun yang sering kita dengarkan sebenarnya. Dan kalau kita amati secara mendalam, pantun ini memang membawa makna yang begitu mendalam, yang begitu indah sekali dan begitu dekat dengan masyarakat Melayu. Dan apabila kita melihat pantun telah diiktiraf sebagai warisan budaya UNESCO, memperkuatkan lagi peranan pantun itu, bukan saja di Nusantara, malahan juga di peringkat antarabangsa sebenarnya. Jadi apa yang kita harapkan agar warisan pantun ini akan sentiasa tersemat di dalam jiwa orang-orang Melayu, dan kita mengharapkan juga agar pantun tidak akan pupus di telan zaman. Jadi itulah peranan generasi muda sebenarnya untuk meneruskan lagi warisan pantun ini sampai bila-bila. Kalau ada sumur di ladang, dapat kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, dapat kita berjumpa lagi, insya-Allah. Sekian dari penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.